Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Syahwa Hanafi dalam Berita Tengah Malam. Nama Jalan Raja Laut 1 di Ibu Negara kini dikenali sebagai Jalan Palestin. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan dalam satu kenyataan memaklumkan cadangan untuk menukar nama jalan itu tercetus semasa Majlis Himpunan Hari Quds Sedunia di Dataran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL pada 26 hingga 21 Mei tahun lepas. Menurutnya, menamakan Jalan Palestin itu sebagai simbol sokongan Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin dalam menentang penindasan dan seterusnya menubuhkan sebuah negara Palestin. Beliau berkata proses untuk mengenal pasti jalan yang sesuai sebagai Jalan Palestin mengambil masa agak lama kerana perlu dibuat secara teliti dan perlu melalui prosedur ditetapkan seperti mana penamaan jalan-jalan lain. Maritim Malaysia Kedah dan Perlis sekali lagi berjaya mematahkan cubaan menyelundup dadah menerusi perairan Langkawi dari negara jiran yang dijadikan transit sebelum dihantar ke luar negara. Dadah jenis syabu bernilai 11.3 juta ringgit dirampas, merupakan rampasan terbesar agensi itu setakat ini. Menurut Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksmana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah, syabu seberat 56.5 kilogram itu dirampas di kedudukan 2.3 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Kemarung, Langkawi pada 25 September lalu. Bagaimanapun, dua suspek penyeludupan menghilangkan diri dengan terjun ke laut selepas 40 minit dikejar pihak berkuasa. Beliau berkata hasil pemeriksaan ke atas bot suspek, pihaknya menemukan 51 bungkusan teh Cina dibaluti plastik lutsinar mampat mengandungi hablur putih disyaki syabu di dalam 2 buah bagasi hitam. Semasa beg hitam yang dijumpai oleh pasukan tim menggeledah bot kilat, dapati beg hitam ini disembunyikan di dalam perut bot yang mana di sebelah atas didapati terdapat pukat serta kayu-kayu yang pada pandangan saya ia adalah untuk mengaburi pihak berkuasa lah. Dalam sidang media, beliau berkata operasi cari lamat dua suspek yang memasuki hari ketiga masih diteruskan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1992 serta Seksyen 307 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Di Kelantan, seorang anggota polis daripada Batalion 7 Pasukan Gerakan Am PGA cedera selepas diseret kenderaan penjenayah di Lubuk Stol, Rantau Panjang. Ketua Polis Kelantan DCP Syafi'in Mamat berkata kejadian berlaku ketika dua anggotanya melakukan rondaan di kawasan ini. Beliau menjelaskan melihat dua buah kenderaan suspek dalam keadaan mencurigakan, anggota polis mengekori kenderaan terbabit. Namun apabila menghampiri, suspek bertindak agresif dengan cuba melanggar anggota polis. Pemandu ini cuba melanggar anggota polis dan anggota ini sempat berpegang kepada pintu pacuan 4 roda. Dan masa yang sama, suspek ini telah membawa anggota ini hampir mengheret anggota sampai hampir 100 meter. Hampir 1 meter dan dalam perjalanan itu suspek telah menghimpit kereta dia ni untuk melanggar tiang lampu. Dan masa yang sama anggota PGA telah terjun menyelamatkan diri dan sempat melepaskan 2 das tembakan ke arah tayar kereta dan kedua-dua kereta ni sempat melarikan diri. Hasil siasatan lanjut, polis berjaya menahan suspek berumur 26 tahun yang mengaku merempuh kereta dipandu anggota PGA manakala abangnya mengheret salah seorang anggota sehingga cedera. Dua lagi suspek berusia 40 dan 45 tahun ditahan pukul 12 tengah hari tadi di Lubuk Stol. Pihak polis turut merampas sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis Suzu yang disembunyikan di Felda Kemahang, Tanah Merah. Hasil siasatan mendapati mereka merupakan ahli sindiket mengambil upah menyedut minyak
masak dan gandum ke Thailand. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 dan 279 Kanun Keseksaan. Ratusan penumpang dari Sabah yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini terpaksa menunggu lebih 6 jam sebelum boleh menjalani ujian saringan COVID-19. Salah seorang wartawan RTM, Sukur Ishak, yang tiba di KLIA menerusi pesawat Malaysia Airlines MH2665 pukul 7.04 malam tadi menggambarkan kesesakan luar biasa di ruang menunggu sehingga kini. Visual ini dikongsi beberapa orang individu yang masih menunggu giliran untuk menjalani ujian berkenaan. Mereka menyuarakan kebimbangan terhadap kemungkinan wujud kluster baharu memandangkan terlalu ramai penumpang berada di ruang sama yang menyukarkan penjarakan fizikal. Situasi sama turut dilaporkan di KLIA 2. Beberapa keping gambar dikongsikan kepada kami oleh penumpang yang memaklumkan masih ada penumpang yang belum dapat menjalani ujian saringan COVID-19 meskipun telah tiba di lapangan terbang seawal pukul 1 tengah hari tadi. Keadaan menjadi semakin tidak terkawal kerana mereka terpaksa berdiri sementara menunggu giliran. Selain pergerakan bagi mendapatkan makanan dan minuman juga terbatas. 3 kluster baharu dikesan hari ini iaitu kluster Buang Sayang dan kluster Kampung Sakong di Sabah dan kluster Setapak di Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan berkata, kluster Buang Sayang dikenal pasti di Sipitang, Sabah membabitkan kes indeks ke 10,265. Kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sipitang, Sabah dari 7 hingga 20 September lalu dan mula mengalami gejala demam, selsema dan sakit tekak pada 19 September sebelum dimasukkan ke pusat perubatan dan disahkan positif COVID-19 pada 20 September lalu. Dr. Nur Hisham berkata, kluster Kampung Sakong pula dikenal pasti di Semporna, Sabah menerusi kes indeks ke 10,154 yang dikesan positif melalui saringan komuniti. Katanya, seramai 66 individu disaring, 9 dikesan positif dan 57 individu masih menunggu keputusan. 1 kluster baharu turut dikesan di Ibu Negara iaitu kluster Setapak di Setapak menerusi kes indeks ke 10,689. Kes berkenaan mempunyai sejarah perjalanan ke Tawau dan Semporna, Sabah dari 17 hingga 20 September lalu. Sehingga kini, seramai 20 individu sudah disaring, 3 positif COVID-19, 16 negatif dan 1 masih menunggu keputusan. Perkembangan COVID-19, 150 kes baharu direkodkan hari ini dengan Sabah mencatatkan kes tertinggi iaitu 124 orang. Kes sembuh pula melibatkan 50 orang manakala 1 kematian direkodkan. Berikut data situasi terkini COVID-19 dan kes positif harian mengikut negeri-negeri. Selepas PKPD pentadbiran di Kota Star ditamatkan Jumaat lalu, hari ini PKPD di Zon Melur Aman Jaya yang dilanjutkan 2 minggu sejak 13 September pula ditamatkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan dibuat selepas tiada kes baharu COVID-19 direkodkan di zon berkenaan sejak 14 September. 4,931 sampel diambil di zon Melur dan jumlah kes positif COVID-19 kekal 13 kes seperti direkodkan pada 13 September lalu. Kerajaan sebelum ini menguatkuasakan PKPD pentadbiran di Aman Jaya bermula 27 Ogos lalu yang melibatkan 3 zon iaitu Kenanga, Mawar dan Melur.
Pelaksanaan perintah itu di Zon Kenanga dan Mawar ditamatkan pada 13 September, manakala di Zon Melur dilanjutkan hingga 27 September susulan 12 kes positif COVID-19 pada saringan kali kedua di kawasan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail turut memaklumkan PKPD di Penjara Tawau dan kuartus Penjara Taman Ehsan Tawau dilanjutkan selama 14 hari lagi bermula semalam sehingga 9 Oktober depan. Ia mengambil kira risiko terhadap penularan wabak COVID-19. Sebelum ini, pelaksanaan PKPD di kawasan berkenaan bermula 11 September dan berakhir 25 September. Dalam tempoh tersebut, kes baharu sebanyak 2 angka sehari dicatatkan. Pada 23 September sahaja, sebanyak 107 kes baharu direkodkan. Ada yang mendakwa bantuan kepada penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD pentadbiran di Kedah lambat disalur. Menjawab dakwaan itu, Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor menjelaskan ia bukan disebabkan kerana birokrasi, sebaliknya disebabkan prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi. Dia bukan birokrasi, dia ada prosedur, ada proses SOP yang perlu dipatuhi. Mungkinlah orang kata dengan birokrasi itu, proses itu ada birokrasi yang melambatkan, tapi kita tak boleh elak sebab semua SOP itu diwartakan. Step-step itu mesti dipatuhi. Kalau tidak, kita terdedah kepada tindakan undang-undang, ada isu-isu perundangan yang perlu dipatuhi. Dan kalau kita pula yang tak patuh kan, dia akan jadi perkara lain pula. Beliau menyerahkan sumbangan kepada 88 ketua isi rumah bangsa Tongkang Yard Alostar. Setakat ini, 4,028 keluarga terlibat PKPD pentadbiran dan bersasar telah diberi bantuan. Malaysia bukan hanya akan pulih tetapi muncul lebih kuat daripada pandemik COVID-19. Itu mesej disampaikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada masyarakat dunia. Berucap menerusi rakaman video sempena debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB kali ke-75, beliau berkongsi strategi yang diambil kerajaan termasuk pembaharuan ekonomi struktur dalam menghadapi lanskap global baharu selepas COVID-19 berakhir. Dalam ucapannya, Perdana Menteri bagaimanapun menyuarakan rasa kecewa dengan tindakan PBB yang lambat dalam membantu tindakan negara-negara anggota dalam menangani COVID-19 dengan merujuk kepada situasi beberapa bulan awal penularannya. Unfortunately, the United Nations has been rather slow in aiding the response of member states to COVID-19. For instance, in the first few months of the pandemic, the United Nations Security Council, UNSC, failed to discuss the issue, even though the pandemic clearly poses a grave threat to the security of the world. Only on the 1st July of 2020 did the United Nations Security Council adopt a resolution to demand an immediate cessation of hostilities, which would allow nations to refocus resources on combating the pandemic. And this is a positive step. However, we can only imagine the benefits of such action if it had been undertaken much sooner. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah.
Bagi PAS, kemenangan GRS dalam PRU Dun Sabah satu petanda baik kepada gabungan Parti Kerajaan Persekutuan untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun berkata, kemenangan semalam bukan jaminan untuk gabungan itu berasa selesa. Kita yakin dengan keputusan yang telah diberi mandat oleh rakyat, apa yang penting ialah parti-parti yang menang untuk melihat ke depan bagi meneruskan agenda pembangunan bagi rakyat Sabah. Indikator yang ditunjuk itu agak baiklah bagi kami di Semenanjung. Khususnya dalam kalau sekiranya kerajaan bersedia untuk bubar parlimen dan sebagainya. Sebelum itu, dua nama menjadi tumpuan untuk mengisi kerusi Ketua Menteri Negeri iaitu Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Datuk Hajiji Nur. Kira-kira pukul 2.47 petang tadi, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin memasuki pekarangan istana diikuti seminit kemudian oleh Datuk Seri Hajiji Nur. Turut hadir Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Jahid Jahim dan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Sejam kemudian mereka dilihat keluar dari perkarangan istana. Mengulas kehadiran ke istana, Datuk Seri Bung Mokhtar menjelaskan kepada media yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Mahiruddin meminta tempoh bagi menentukan calon Ketua Menteri Sabah yang baharu. Terdahulu mereka menghadiri perjumpaan tertutup di Kota Kinabalu dipercayai bagi mengadakan perbincangan mengenai calon Ketua Menteri Sabah. Pada PRU Dun Sabah semalam, GRS memperoleh majoriti mudah untuk mengambil alih tampuk pimpinan kerajaan negeri daripada Parti Warisan Sabah. Peruntukan tambahan RM66 juta diluluskan bagi pelaksanaan 802 projek pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di seluruh negara. Selain pemeliharaan tebing sungai, ia turut melibatkan projek naik taraf saliran kerja-kerja kecemasan luar jangka. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata kira-kira 500,000 penduduk di kawasan yang dikenal pasti akan menerima manfaat apabila kesemua projek itu siap menjelang akhir tahun ini. Bagi memastikan pelaksanaan 802 projek ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi setempat, kaedah perolehan yang digunakan ialah melalui sebuah harga dan undian. Kita harap ini pertama dia boleh merangsang pertumbuhan ekonomi segera di kalangan penduduk, kontraktor yang terjejas dengan akibat pandemik baru-baru ini dapat kerja terus. Beliau menyempurnakan majlis cabutan undi bagi kerja-kerja di bawah peruntukan kementerian itu bagi jajahan Kota Baru. Semua veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM sama ada yang bersara atau tidak disaran berdaftar sebagai ahli Persatuan Veteran bagi membolehkan pelbagai bantuan dapat disalur kepada mereka. Perkara tersebut dinyatakan Yang di-Pertua Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM Melaka Abu Bakar Jamal. Katanya pendaftaran itu perlu memandangkan sehingga kini di Melaka sahaja terdapat 1,700 veteran yang belum mendaftar menjadi ahli. Tambahnya, statistik ahli juga perlu sentiasa dikemaskini memandangkan peruntukan daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran berdasarkan jumlah keahlian. Setakat ini, PVTLDM Melaka yang ditubuhkan pada 2011 mempunyai 464 ahli di seluruh Melaka. Yayasan Bank Rakyat dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC memperuntukkan RM3 juta bagi membantu PKS dan usahawan mikro melalui program BizHall 2020. Pengerusinya Datuk Nazir Husin Akhtar Husin menyatakan inisiatif itu khusus bagi membantu peniaga yang terjejas akibat penularan COVID-19.
Program ini juga bertujuan membuka peluang kepada peniaga untuk mendapatkan bantuan yang disediakan 15 agensi di bawah kementerian serta membantu usahawan mendapat khidmat nasihat, latihan dan pelbagai fasiliti disediakan. 15 agensi pada hari ini akan menawarkan pelbagai bentuk geran, latihan dan juga pinjaman mudah cara. Dan selain daripada itu, kita ada juga tim daripada yayasan sendiri. Kita akan memilih seramai 200 orang untuk kita groom mereka. Dan dua kategori yang kita jadikan sebagai asas, satu mereka yang baru start berniaga untuk kita adakan program mentor-mentee selama 6 bulan. Coaching, training dan sebagainya untuk mereka memulakan perniagaan, mengembangkan perniagaan dia. Dan kumpulan kedua adalah mereka yang telah berniaga 6 bulan ke setahun ke. Beliau menyatakan perkara berkenaan selepas Majlis Perasmian Biz Hall 2020 di Ibu Negara. Sesi Biz Hall akan diadakan di 7 lokasi antaranya Kuching, Bera, Melaka, Perak dan Kedah. Perkembangan bola sepak. Akhirnya, pemain lang merah atau hijau kuning boleh menarik nafas lega apabila isu tunggakan gaji 3 bulan akan dilangsaikan sebelum 30 September ini. Itu merupakan janji Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Sanusi Maknor. Menurut Menteri Besar Kedah, tunggakan gaji itu melibatkan bulan April hingga Jun lepas. Manakala gaji Mac, Julai, Ogos dan September telah dijelaskan sebelum ini. Jelas beliau, gaji perlu dibayar sebelum 7 hari bulan pada setiap bulan. Bayaran semasa semuanya sudah diselesaikan mengikut waktu ditetapkan. Dengan pembayaran itu, semua tunggakan gaji pemain dan pegawai skuad hijau kuning akan selesai sepenuhnya. Tunggakan tu kita akan settle, insyaAllah. Belum lagi. 3 bulan yang ke belakang tu belum. Tapi gaji semasa settle. Kita dah settle bulan Mac, April, Mei, Jun belum. Julai, Ogos, September dah. Beliau bercakap kepada media selepas penyampaian sumbangan kepada penghuni rumah pangsa Tongkang Yard Alostar yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sumbangan diserahkan melalui Pegawai Daerah Kota Star, Datuk Asri Reda Abdul Rahman. Sementara itu, KFA juga telah menghantar surat permohonan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, untuk memohon pelanjutan tempoh bagi melengkapkan proses pelesenan kelab yang sepatutnya dihantar pada 15 September lalu. Saingan kejohanan Hoki Piala Tun Abdul Razak 2020 berjaya memberi inspirasi kepada Ketua Jurulatih Skuad Hoki Kebangsaan Arul Selvaraj untuk membuat pilihan awal pemain bagi menyertai skuad kebangsaan. Arul bakal memanggil beberapa nama baharu yang mempamerkan kualiti diperlukan untuk menyertai kem latihan. Saya gembira dengan prestasi kebanyakan pasukan dari segi perlawanan satu sama lain seperti contoh pasukan Perlis, pasukan Negeri Sembilan, skor close, cuma 1-2 game saja skor besar. So dari segi performance overall, satisfied lah, bagus dari segi pasukan-pasukan.
Beliau ditemui pemberita selepas perlawanan akhir membabitkan Perak dan Terengganu yang dimenangi Perak dengan keputusan 4-1. Sementara itu, Arul tidak menolak untuk menyenaraikan pemain senior Faizal Saari yang cemerlang menyumbang 2 gol meskipun tewas kepada Perak. Ujarnya lagi, selain kemahiran, usaha dan kesungguhan pemain turut menjadi kriteria utama pemilihan dalam skuad kebangsaan. Senarai kesemua pemain akan didedahkan pada Khamis. Kelantan Warriors melabuhkan tirai hari ketiga dengan momentum luar biasa apabila melengkapkan hat-trick memenangi kesemua aksi minggu ketiga saingan Premier Liga Sepak Takraw STL 2020. Wakil Pantai Timur dibarisi Naim Izaini Nur, Adam Aiman dan Aidil Aiman berjaya pamer aksi kemas untuk meraih kemenangan pada set pertama 21-9. Selangor Piston yang dibarisi Yushairi Amir, Farhan Adam dan Amirul Syafiq bagaimanapun cuba bangkit dan hampir mengatasi pasukan lawan di set kedua. Namun pasukan kendalian Bahari Anwar Cik Mamat itu melengkapkan kemenangan hat-trick selepas menewaskan Selangor Piston 21-17 dalam set tersebut. Pada hari pertama Division Premier STL 2020, Kelantan Warriors menumpaskan ATM Guardians 2-1 diikuti kemenangan straight set ke atas Pahang Mammoth. Kementerian Kesihatan menerusi laman Facebook memaklumkan tambahan kaki tangannya di KLIA dan KLIA 2 bagi menjalankan ujian saringan kepada semua penumpang dari Sabah yang tiba di pintu masuk antarabangsa dan domestik. Ia susulan laporan kesesakan luar biasa di kedua-dua lapangan terbang terbabit. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak menyebut jumlah kaki tangan KKM yang ditambah. Semalam, KKM mengeluarkan arahan bahawa semua individu yang tiba dari Sabah akan disaring di pintu masuk domestik dan antarabangsa bermula hari ini hingga 10 Oktober. Ia susulan peningkatan berterusan kes dan kluster COVID-19 di negeri berkenaan yang menyaksikan 4 daerah dikenal pasti sebagai zon merah. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, mengambil kira situasi semasa, ada keperluan untuk melaksanakan langkah pencegahan dan kawalan penularan jangkitan COVID-19 terhadap individu yang mempunyai sejarah perjalanan dari Sabah. Mereka diwajibkan memuat turun dan mendaftar aplikasi MySejahtera serta daftar masuk menggunakan aplikasi tersebut setiba di pintu masuk domestik dan antarabangsa. Individu terbabit kemudian perlu melalui saringan gejala jangkitan saluran pernafasan dan ujian saringan pengesanan COVID-19 sejurus tiba di kedua-dua pintu masuk itu serta menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah. Baik, laporan itu menutup berita tengah malam. Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus patuhi SOP PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Saya Bu Ishtawa Hanafi. Assalamualaikum dan salam hormat.